Kita kena buang persepsi yang salah. Ibu mertua zalim, ibu mertua jahat, itu sebenarnya banyak berlaku dalam filem. Ustaz, saya dan suami akan melangsungkan pernikahan hanya beberapa minggu lagi. Disebabkan pendapatan suami kurang memberangsangkan, beliau mengajak saya tinggal di rumah ibunya. Saya agak gemetar kerana sering terdengar mak mertua yang bencikan menantu, mak mertua yang berlaku zalim dan macam-macam lagi. Boleh tak Ustaz kongsikan tip untuk saya mengambil hati dan menjaga keharmonian apabila sebumbung dengan mak mertua? Yang pertama sekali, Ustaz ucapkan tahniah dan syabas kerana akan melangsungkan pernikahan beberapa minggu nanti, dan Ustaz doakan semoga mendapat suami yang baik, mendapat keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Oleh kerana pendapatan yang agak tidak mengizinkan, maka terpaksa duduk sebumbung dengan ibu mertua. Maka di sini kita kena buang persepsi yang salah. Ibu mertua zalim, ibu mertua jahat, ibu mertua yang menzalimi mak inaya, menantu dan sebagainya, itu sebenarnya banyak berlaku dalam filem, ya. Walaupun berlaku dalam masyarakat realiti, tapi benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau berlaku, ini adalah kes yang terpencil. Ustaz bagi tip untuk menjadi menantu yang baik, ya. Yang pertama sekali ialah mengutamakannya dalam semua hal, dalam masakan, dalam perhiasan, dalam kebersihan, dalam kekemasan. Mana kita utamakan ibu mertua kita. Yang kedua, kita sebagai menantu kena fahami watak dan perasaannya. Sebab kita baru menjadi menantu, kita tak tahu watak dia dan perasaannya. Sebab itulah kita sebagai menantu kena tanya suami kita, apa watak dan perasaan mak dia. Sudah pastilah anak dia, iaitu suami kita, lebih tahu tentang watak dan perangai mak dia. Yang ketiga, sentiasa menggembirakan dia. Apa yang menyebabkan dia gembira? Sebab kadang-kadang dia nak supaya rumah sentiasa kemas, kita mesti kemas. Bilik kita kemas, ruang tamu kemas, ruang dapur kemas. Jangan pergi berselerak. Makna itu kadang-kadang menggembirakan ibu mertua kita. Kadang-kadang ibu mertua kita dia suka berhias. Maka belilah barang-barang yang boleh menggembirakan hati kita, barang perhiasan. Yang keempat, sekiranya kita duduk dalam keluarga dengan suami kita, dengan ibu mertua, iaitu mak kepada suami kita, cuba kita sentiasa muhasabah diri. Muhasabah diri maksudnya ialah kita sentiasa memperbaiki diri kita, menjadi menantu yang terbaik, menjadi yang paling bagus sekali lah, ya. Contoh, kadang ibu mertua kita suka masak, kita banyak membantu dia untuk memasak. Kalau ibu mertua kita suka mengemas, kita bantu untuk dia mengemas. Kadang ibu mertua kita pergi shopping, bantu dia untuk pergi shopping. Ini benda-benda yang kadang-kadang terlepas pandang sebagai seorang menantu. Kalau keluarga suami kita ialah keluarga yang sederhana, maka janganlah kita bermewah-mewah. Kadang kita menunjuk-nunjuk kekayaan kita, walaupun kita daripada latar belakang orang kaya, tapi jangan sama sekali. Kerana itu kita jaga tutur kata kita, jaga percakapan kita, jaga tingkah laku kita. Yang penting ialah, Ustaz bagi tips sikit, untuk menjadi menantu yang baik, ya. Jaga perut. Perut maksudnya jaga makanan ibu mertua kita. Kemudian yang jaga telinga maksudnya keluarkan perkataan-perkataan yang baik supaya ibu mertua kita dengar perkataan-perkataan yang baik, ya. Kemudian jaga hidung kita, maksudnya jaga hidung maksudnya kita bila kita duduk dekat mertua kita, pastikan kita sentiasa wangi. Jangan kita dahlah balik kerja kemudian kita bau yang tidak enak, itu menyebabkan hidung ibu mertua itu, walaupun benda itu kecil, tapi sebenarnya kecil itu boleh membawa besar kalau kita tidak menghitung diri kita, kita muhasabah diri. Kemudian yang akhir sekali, jaga penampilan kita. Penampilan kita berjalan dengan ibu mertua, depan ibu mertua kita, jangan
berjalan seperti mana sifat orang yang sombong, ya. Kemudian pastikan kita berjumpa dengan ibu mertua kita, bagi salam, cium tangan, dan sentiasa ucap perkataan yang lemah lembut, kerana perkataan yang lemah lembut ini adalah perkataan yang sangat menyusuk dalam hati seseorang. Sebab itulah sekiranya ibu mertua kita nasihat kita, begitu teguran pada kita, kritikkan pada kita, terima dengan hati yang lapang. Jangan kita membalas balik, walaupun dalam hati kita ada perasaan yang tak selesa, tapi terimalah dengan keadaan yang sabar dan redha, ya. InsyaAllah kalau ini dapat kita amalkan, Ustaz yakin dan percaya kita akan menjadi menantu yang terbaik dan dapat membahagiakan ibu mertua kita, dan lebih-lebih lagi kita akan menjadi menantu yang disayangi oleh ibu mertua kita. Dan Ustaz doakan semoga menjadi menantu yang baik dan mendapat ibu mertua yang baik dan mendapat suami yang baik, insya-Allah.